I think cerita ni ada dia punya part dia yang membuatkan aku macam Hello, nama saya Sir Cloud dan hari ini kita akan review tentang movie The Departed. Jadi filem ini menceritakan tentang seorang polis muda bernama Billy Costigan yang dilakukan oleh Leonardo DiCaprio yang ditugaskan untuk menyamar sebagai anggota kumpulan penjenayah untuk mengintip kegiatan mereka. Pada masa yang sama, seorang penjenayah bernama Colin Sullivan yang dilakukan oleh Matt Damon telah diterima masuk ke dalam polis dan mencuba untuk mengesan Billy sebagai seorang mata-mata. Kedua-dua Billy dan juga Colin cuba untuk menyiasat kegiatan satu sama lain. Sementara juga berhadapan dengan seorang ketua penjenayah bernama Frank Costello yang dilakukan oleh Jack Nicholson yang kuat dan tidak terkalah. Jadi filem ni diinspirkan oleh filem Infernal Affairs dan dia akan satu episod sajalah, tak sama macam Infernal Affairs, dia ada episod 2, episod 3. Sebenarnya to me, salah satu sebab mungkin saya dah tengok lah kan. Aku dah tengok cerita Infernal Affairs tu, jadi ada sedikit perbandingan dekat situ. So, tapi kalau tak bandingkan pun, I think cerita ni ada dia punya part dia yang membuatkan aku macam So, untuk first half of the film, dia punya editing dia is terlalu choppy. Dia sekejap tukar sini, sekejap tukar sana, sekejap tukar sini, sekejap tukar sana. So in terms of editing, dia terlalu cepat bertukar antara dua-dua watak ni. Sampaikan aku rasa bila aku tengok ni, aku tak sempat lagi nak feel kan apakah sebenarnya the build up dia tu. Jadi sebab dia tukar cepat sangat, jadi dia agak confusing dekat situ daripada segi jalan cerita. Dan untuk filem ini, perbezaannya dengan cerita Hong Kong tu, ianya adalah lebih, nampak seperti ianya lebih fokus kepada Frank Costello yang dilakukan oleh Jack Nicholson. Kebanyakan movie ni memang lebih fokus kepada dia, menyebabkan kita tak berapa fokus kepada dua watak utama, iaitu Billy Costigan dan juga Colin Sullivan. To me, that is the main point of the movie, iaitu dua orang tu kan. Tetapi ianya center around Frank Costello. Pada masa yang sama, it's a good thing lah kan, di mana Jack Nicholson to me dia memainkan lakonan yang sangat-sangat mantap sekali. Ianya seolah-olah kita menonton satu Joker di mana dia mampu untuk mengeluarkan dia punya sinister dia dan dia punya kejahatan dia, dan kau rasa macam dia betul-betul sadistik lah kan. Dalam filem ni juga dia banyak ada aksi-aksi yang lebih ganas lah berbanding dengan versi Hong Kong. Dia lebih banyak darah, lebih banyak kata-kata kesat sepanjang filem ni. Tapi itulah, in terms of the storyline tu, aku kurang menggemari dia. Yes, boleh dikatakan sebab aku dah tengok cerita Hong Kong tu, tapi in terms of the storyline, aku kurang menggemari sebab aku rasa macam sekejap ni, sekejap tu. And the center of the story, bagi aku, sepatutnya tu the two guys tu. So, I think yang tu sepatutnya boleh diperbaiki lagi lah. In terms of how this movie dia di-shootkan lah kan. So, movie ni 90% ini adalah dalam shooting yang lighting yang cerah. So, dia tak ada nampak dia punya darkness dia tu. Dan dia tak ada unsur konflik yang betul-betul diletakkan di hadapan oleh kedua-dua Billy Costigan dan juga Colin Sullivan. Ianya tak menceritakan dia punya macam, kenapa aku nak jadi polis? Kenapa aku nak maintainkan polis? So dia tak ada that sort of deep story. Kalau dibandingkan dengan versi Hong Kong di mana Andy Lau dia ada the deep story of, spoiler alert, the deep story of like, aku nak jadi polis sebab aku dah berjaya untuk menstabilkan hidup aku, dah dapat pangkat besar, orang respect aku dan sebagainya, sebab tu aku cuba nak keep it there. Tetapi untuk Colin Sullivan yang dilakukan oleh Matt Damon, dia tak ada that motivation yang strong kenapa dia nak stay sebagai polis. Hanya satu sajalah, sebab dah kantoi. Itu je. Sebab dah kantoi dengan beberapa orang, itu saja dia punya motivation dia untuk cuba nak clearkan semua bukti-bukti supaya dia sendiri dapat stay sebagai polis lah. Tapi yang menariknya juga, aku rasa, or maybe not so menarik,
ada sedikit plot hole dekat sini. Di mana satu part tu, Billy Costigan boleh terus kontak dengan Mark Wahlberg yang melakukan watak Staff Sergeant Sean Dignam terus untuk settlekan apa-apa dia punya masalah dia tu lah kan. Instead of pergi kepada Matt Damon. So, kenapa dia tak pergi kepada situ terus dan dia boleh selesaikan, dia boleh dapat balik identiti dia. Dia tak perlu nak go through somebody yang dia tak kenal, yang belum lagi build that trust and all that. I know it's sort of just like, okay, kau nak like sort of menyambungkan that story dengan cara The Departed tell that story at that part of the movie lah kan, which is okay, cuma as a whole aku rasa benda tu jadi satu plot hole lah kan. At the other day, kita dapat tahu, spoiler alert lagi sekali, Mark Wahlberg sebagai Staff Sergeant Sean Dignam tahu yang sebenarnya Matt Damon tu adalah the mole, and then dia datang atau bunuh dia. Okay, spoiler alert, aku dah bagi tahu tadi, but so benda tu jadi macam okay, right? But aku feel like the end scene is just to like wrap up the story lah kan, because diorang tak plan pun untuk ada the part tu. So overall movie ni, okay, the plot tu is decent sebab it's kind of follow internal affair ataupun inspired by internal affair, tapi dia punya editing dia aku kurang suka dan aku tak berapa nak minat sangat the part yang apabila Jack Nicholson ada, dia seolah-olah like Leonardo DiCaprio dengan Matt Damon dah dilupakan macam tu sebab the whole focus macam dekat Jack Nicholson, jadi macam steal the show away. Bila Jack Nicholson dah tak ada, barulah macam, oh okay, so what is these two people doing here again? Rasa macam tu. So overall aku boleh katakan yang movie ni, it's an okay movie, korang boleh tengok, but bagi aku it's a type of movie yang korang tengok sekali je dah cukup dah. It won't be a repeat movie for me. So out of 5 stars, aku bagi 3 out of 5 lah untuk movie ni. Apa pendapat korang tentang cerita The Departed ni? Buat perbandingan dengan Infernal Affairs, mana yang korang lagi suka? Tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe YouTube channel ni, dan kita akan jumpa pada review yang akan datang.